warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safarunisa binti Hajar Mohidin dari program di TESA. Nazrul Kabeti Salman, nombor ID 1062020090002 daripada kos DPK. Nama saya Felicia Hanis binti Amlan. Saya mengambil kos Diploma in Education TESL. Nama saya Nur Sohiana Kamalia binti Muhammad Kamal daripada kos di TESL. Istilah pornografi berasal dari pornia, perkataan Greek untuk pelacur. Istilah ini membawa makna penulisan tentang pelacur. Pornografi bermaksud bahan bertulis atau visual yang merangsang keinginan seksual dan bertujuan untuk memberahikan pemerhati atau pembaca. Ia juga dikenali sebagai porn, smart dan bahan-bahan lucah. Terdapat beberapa soalan yang ditanyakan. Bolehkah seseorang itu ketagih terhadap pornografi? Ya, keadaan ini digelar ketagihan pornografi di mana ia melibatkan penggunaan melampau atau penyalahgunaan pornografi. Sekarang ni saya akan bincangkan tentang punca-punca disebabkan oleh pornografi. Okey. Terdapat banyak faktor yang boleh menyebabkan seseorang mengembangkan fetisisme terhadap pornografi. Pengetahuan ini akan anda kekuatan untuk melakukan beberapa perkara hebat sebelum orang yang anda harapkan menjadi peminat porno. Mulakan dengan segera. Ini adalah manifestasi kerohanian yang paling biasa di kalangan orang muda yang baru sahaja menamatkan pengajian. Pengaruh rakan dan internet telah meningkatkan keinginan orang muda untuk belajar mengenai industri pornografi dewasa. Carilah mereka untuk menonton video pornografi eksplisit kerana ini akan menghasilkan rasa kepuasan yang berbeza daripada yang mereka rasakan sebelumnya. Membazirkan masa orang lain setelah memahami bagaimana pornografi mempengaruhi mereka. Selagi kita mempunyai masa lapang, aktiviti tidak bernormal kita akan berterusan. Sekiranya mereka mempunyai masa, mereka akan mencari topik berkaitan pornografi untuk memenuhi keperluan mereka. Iodin dalam roti harian pernah menjadi kebiasaan. Menonton video dewasa telah menjadi kebiasaan. Suatu ketika dahulu, menonton video dengan nilai X sebelum tidur adalah pengecualian, tetapi sekarang ini sudah menjadi rutin seharian mereka. Ketagihan doa terakhir adalah kesyukuran. Perlu bagi mereka untuk menjadi pemerhatian yang jelas mengenai kronik video dewasa. Sekiranya mereka tidak dapat menonton video pornografi walaupun sekali, mereka akan rasa tidak selesa dan kecewa. Antara kesan-kesan ketagihan pornografi adalah yang pertama, emosi menjadi tidak stabil. Kerana orang yang ketagih pornografi ini sama seperti orang yang ketagihan dadah. Kerana saat mereka menonton video lucah, otak mereka akan menghasilkan hormon dopamine yang tinggi sama seperti penagih dadah. Yang kedua, urusan harian mereka akan terganggu. Ketagihan terhadap pornografi ini boleh menurunkan keyakinan seseorang dan menyebabkan prestasi pekerjaan dan pembelajaran mereka juga menjadi semakin merudum dan tidak produktif. Yang ketiga, mereka menjadi tidak berminat dengan pasangan sendiri. Ini pula kesan pornografi terhadap pasangan yang berumah tangga. Mereka yang ketagih dengan pornografi akan merasakan bahawa pasangan mereka tidak dapat memuaskan manifestasi nafsu mereka. Sebaliknya, pornografi di internet lebih mudah untuk pilih apa yang mereka suka daripada apa yang mereka tidak suka. Dan ada sifat berasa sungsang ganas, kekerasan dan ada juga melibatkan child pornografi. Di mana laman-laman web lucah, mereka boleh pilih interaksi seksual yang bagaimana mereka mahukan, daripada hubungan sejenis hinggalah ke video yang berunsur ganas, menceritakan tubuh dan semuanya. Yang keempat adalah mereka akan menganggap wanita ini sebagai objek seksual, di mana jika ia menjadi semakin serius, mereka akan melihat wanita dengan sebagai objek seksual semata-mata.
Oleh itu mereka juga akan melihat perempuan dari atas hingga bawah, dan mereka juga dapat membayangkan apa yang berada di badan perempuan tersebut. Yang kelima, pornografi adalah punca jenayah di mana berlakunya perogol bersiri. Pada tahun 1970-an, terdapat seorang perogol bersiri bernama Ted Bundy yang mengemparkan akhbar TV secara tiba-tiba. Pada mulanya kegiatannya tidak dapat dihidu oleh orang ramai kerana memiliki penampilan yang kacak, percakapan yang manis, dan ianya berjaya mengaburi mata pelbagai pihak. Hasil penemuan mayat-mayat wanita dan penerangan pada para saksi, akhirnya pihak kuasa berjaya menahan dan memasukkan beliau ke dalam penjara. Perbicaraan kes-kes beliau mengambil masa yang sangat lama untuk diselesaikan. Oleh itu, bukan sahaja dapat menjadi perogol bersiri, tetapi menjadi pembunuh juga. Apabila mereka merogol wanita tersebut, mereka akan membunuh untuk menghapuskan bahan bukti. Di sini saya akan kongsikan 4 cara untuk berhenti daripada menonton video pornografi. Yang pertama adalah dapatkan bantuan profesional. Semasa cuba berhenti menonton pornografi dan mendapat tugas itu sukar dilakukan sendiri atau menyebabkan banyak tekanan, dapatkan bantuan pakar dari ahli terapi dan psikologi. Terapi sangat penting, terutamanya ketika anda pernah mengalami kemurungan, kegelisahan atau penderaan seksual atau fizikal. Yang kedua adalah berpuasa. Korang rasa korang sanggup tak tengok video pornografi ni waktu puasa? Dan ya, tips ni sukar diamalkan oleh sesetengah individu. Yalah, takkan nak berpuasa setiap hari kan? Tapi at least belajar puasa 1 hari dalam seminggu, contoh hari Khamis. Paling kurang pun kita bermula untuk disiplinkan diri tak tengok porn pada hari Khamis. InsyaAllah akan menjadi. Start perlahan-lahan, yang penting ada usaha. Malah Rasulullah SAW sendiri ada bersabda bahawa puasa mampu mengurangkan rasa nafsu. Sabda Rasulullah SAW, sesiapa di antara kamu yang mampu berkahwin, maka hendaklah dia berkahwin, kerana ia, iaitu perkahwinan itu, dapat mengawal mata dan kemaluan. Barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, kerana ia, iaitu puasa, akan menjadi penjaga baginya. Riwayat Ibnu Mas'ud. Yang ketiga ialah bertaubat. Apabila seseorang itu telah menonton pornografi, maka dia wajib bertaubat. Wajib hadirkan rasa bersalah pada Allah dan menyesal akan keterlanjuran dia. Ingat, Allah sentiasa melihat apa saja yang kita kerjakan. Sentiasalah merasakan bahawa Allah sentiasa melihat kita. Allah juga Maha Pengampun. Dalam masa yang sama, tanam dalam diri kita bahawa Allah juga ada sifat Maha Pembalas ke atas setiap kesalahan hamba-Nya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, iaitu orang yang khusyuk dalam solatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri daripada perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Akhir sekali adalah dengan berdoa. Nampak macam simple, tapi doalah senjata umat Islam. Kita doa pada Allah agar Allah kawal nafsu kita. Ingat, kawal nafsu. Nafsu ni bukan benda yang boleh dibuang, tapi boleh dikawal. Kita minta sungguh-sungguh pada Allah agar pelihara iman, kawal nafsu. Mohon supaya kita tidak lagi terjebak dari menonton video pornografi. Dalam masa yang sama, menyesal sebab pernah buat benda tu dulu. Sabda Rasulullah, doa adalah senjata orang beriman, tiang agama dan cahaya langit-langit dan bumi. Hadis riwayat Hakim.